Apa yang datang daripada Allah semua baik. Apa berlaku pada kita itu takdir yang Allah tetapkan baik untuk kita. Dan kalau kita hidup ni bersedia bahawa whatever happen, kita tanya dua soalan. Apakah aku makin dekat dengan Allah? Apakah akhlakku semakin baik? Always have this intention. InsyaAllah kita niatkan apa kita buat ni, amalan soleh, dan dimudahkan kita untuk mendapat sakaratul maut yang baik, dapat husnul khotimah, beratkan timbangan di padang mahsyar, kita bangkit di padang mahsyar, dapat lindungan arash, kita dapat buku tangan di tangan kanan, kita lalu titian sirat laju tanpa hisap kalau boleh. Whatever happen to us, you all, always, apakah pilihan raya hidup kita, apakah kita sedang beroperasi dengan iman ke nafsu, kita buat ni dapat dosa ke pahala, kita buat ni taat ke maksiat, kita buat ni Allah redha ke Allah murka. So it's very important that kita dipanggil hidup dengan sedar, kita mindful, kita sedar bahawa kita ini hamba. Akhirnya kita ni hamba, you all, kita tidak dimiliki oleh sesiapa, ya, dan kita tidak memiliki apa-apa. Kita ini orang hamba Allah yang hina, yang miskin, yang lemah, yang jahil. So the minute kita rasa kita hina, maka kita merasa hamba. So kita tidak akan merasa besar diri. The minute kita rasa kita jahil, kita akan jadi orang yang mencari ilmu. The minute kita rasa lemah, doakan pada Allah mendapat kekuatan daripada Allah. So apa saja yang kita dapat, kita tidak rasa kita merasakan kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila kita rasa kita miskin, kita menjadi orang yang akan sentiasa minta pada Allah. Kita tidak akan minta pada makhluk, sebab kalau kita faham makhluk ini miskin, buat apa kita nak minta dengan makhluk lain? Macam seorang pengemis meminta sedekah daripada pengemis yang lain. Kalau limau tu kita perah limau, akan keluar limau. Perah apple, keluar apple. So jangan kita kata, oh saya tadi stres sebab tu saya kasar. No. Sebab kalau kita tekan macam mana pun, kalau kita penuh kebaikan, kebaikan yang akan keluar. So kita tidak boleh berlakon. Jadi caranya ialah, apa kata anda tunjukkan diri anda yang baru dengan memperbaiki diri anda, dan renung balik. Kalau kita tak dapat apa kita nak ataupun kita tak happy, balik pada Allah. Apa saja masalah, apakah solat anda macam mana? Macam mana solat anda? Sebab orang yang jaga solatnya, insya-Allah dia akan mendapat kelembutan akhlak. Sebab salah satu tanda penerimaan ibadah ialah akhlak kita semakin lembut. Dan ingatlah, salah satu tanda Allah sayang pada seseorang, Allah beri kelembutan. Dan kita sentiasa menang dengan kelembutan dan tidak pernah menang dengan kekasaran. Jom audit diri, bukan audit orang lain. Soalan dia ialah, Prof selalu sebut, jom audit diri dan bukan audit orang lain. Betul? Sebab kita hanya boleh melihat diri sebab kita yang tahu diri kita. Kalau kita nak audit orang, kita tahu orang tu duduk dengan dia tengok je. Yang boleh audit hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah saja tahu ikhlas. Malaikat yang catat pun tak tahu ikhlas atau tidak. So kita hanya audit diri kita. Kita yang kenal diri kita. Yang tahu diri kita, kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Malaikat tukar report saja, tapi Allah melihat hati kita, hati dalam genggaman Allah. Jadi itu kena audit. Jadi adakah ini bermaksud saya tidak boleh menegur kelemahan suami yang begitu ketara dan mendiamkan diri sahaja? Bukan. Apabila dalam Islam ini kita bukan hanya buat yang fardu ain, fardu kifayah, tapi yang ketiga ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Dan tentunya orang paling dekat dengan kita suami kita kan. Sebab suami kita paling tahu suami kita, dia bangun subuh ke tidak, dia tengok filem tak elok ke, dia mengumpat ke, dia viral negatif. Memang kita tahu. So betul, kalau suami sangat ketara, tak solat dan sebagainya, pertama, fikir macam ni. Ya Allah, Engkau berikan aku jodoh ini. Ini jodoh terbaik buatku. Dan aku nak jodoh ni aku berjumpa dia di syurga. So, cuba adakan emosi yang suami puan ni sebagai puan punya peluang untuk dapat syurga Allah. Untuk dapat kasih Allah. Jadikan, ingat perkataan-kata ini ya, orang yang tidak baik menjadi satu tanggungjawab pada orang yang baik. Kalau puan rasa puan baiklah. Okay? Dan orang yang baik menjadi guru pada orang tak baik. Jadi, kalau puan rasa puan baik dan suami tak baik, terus jadikan aku jadi guru. Guru dia marah anak murid ke dia mengajar beri contoh yang baik? Kan? Dan kalau kita rasakan suami kita yang banyak salah sebagai hadiah untuk kita menjadi pendakwah dengan dakwah contoh. Bukan dakwah pek-pek cakap tu, bukan. Para penonton sekalian, para isteri sekalian, hentikan cuba nak betulkan suami macam nak betulkan anak kita. Suami kita tu imam kita. Suami kita itu kapten kapal kita. Suami kita itu ladang pahala kita. Selepas Allah dan Rasul, suami kita. Okey? So, apa saya cadangkan ialah kita jadi contoh yang baik. So, kita tunjukkan pada suami kita dengan sebab kita ini menjadi orang yang nak membetulkan suami dengan contoh yang baik. Qudwatun hasanah. Macam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi contoh. Banyak orang masuk Islam kerana akhlak baginda, bukan kerana ceramah. Baginda bukan ceramah, khutbah tak ada pun lagi. Masa solat ada hanya di Madinah. 13 tahun tu Macam mana nak bertoleransi dengan jiran yang bersikap buruk? memang kita tidak boleh mengubah orang. Dan kita tidak boleh kawal apa orang buat. So macam mana kita nak toleransi? Yang pertama ialah saya rasa mula-mula kita sabar dulu. Perhatikan dulu kenapa dia buat. Mungkin dia tak tahu. Yang kedua, cuba kita buat baik pada dia. Kita cuba amalkan macam ni ya. Sunnah Nabi ialah bila orang buat tak baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia akan buat baik pada orang tu. Dan selalunya manusia ni kalau dapat baik, lama-lama dia akan jadi baik. Lama-lama dia akan malu sendiri kecuali hati dah keras sangat. Yang ketiga ialah kalau dah buat baik pun tak baik juga, apa kata kita bertemu mata dan berkomunikasi dengan betul. Masa nak komunikasi tu, sebelum pergi tu apa kata baca Fatihah, sedekah kat dia, doakan, bayangkan dia depan kita, maafkan dia, sayang dia, fahami dia, bayangkan kita bercakap dengan baik, bayangkan dia menerima apa kita cakap dengan baik, dan mulakan beri hadiah. Sebelum pergi tu bawa hadiah, sebelum pergi tu kita dah hantar makanan dulu, kuih dulu, apa dulu. Kita bina akaun emosi yang sangat tinggi sampai dia pun dah rasa kita menyayangi, memahami, menghormati dia. InsyaAllah orang akan mendengar atau menerima nasihat daripada orang yang dia sayangi. Dan kita tidak boleh buat baik pada orang, sayang pada orang, hormat pada orang, faham orang kalau kita tidak sayang dan faham dan hormati diri kita. Wallahualam. Okey, kita ada kiri dan kanan. Nampak tak? This one is all the brain, but the different portion. Tapi Bonda nak you all jelas bahawa kita ada otak yang bawah, brainstem, ini untuk kita bernafas, kita punya jantung, connection, breathing center, vasomotor center, semua sini. Ini cerebellum untuk kita balance. Kita tak goyang-goyang. Dan sini ada pituitary gland yang menentukan hormon-hormon sihat tak sihat. Dan ini limbic system kita. Dan ini kita ada hypothalamus, macam-macam lah. Tapi Bonda nak ingat 3 otak. Otak ular, otak mamalia, emotion, dan otak manusia. Okay, dan ini tempat kita sujud, frontal cortex. Kita berfikir, imagination, images, visualization, semua kat sini, prefrontal. So whenever you all tengah nak marah, nak berperang, you all tak guna ni, tak guna akal. You guna otak ular.
You akan berperang, bergaduh, fight, flight, freeze, fight, fight, freeze. Dan you emo kat sini, emotional brain. But bila tarik nafas, belajar nanti automatically blood vessel yang banyak ni terus pergi sini. But kalau you marah, you tak guna ni, you guna otak ular saja. Maknanya you all mesti faham, kita ada 3 otak. Siapa yang tahu ilmu 345 dalam journal kita, dalam planner kita ada 345, kita ada 3 otak. Otak ular, otak mamalia, otak manusia. Kita ni kalau kejar cita-cita penat, tapi kalau kejar makna akan terinspirasi sebab makna kita dapat capai setiap saat. Tetapi cita-cita tu dah capai. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi semua. Saya dah siap-siap tadi kan. Al-maklumlah kita merancang, Tuhan juga merancang, tapi inilah yang terbaik. Subhanallah. Pagi ni, siapa yang dah merancang perjalanan program dia sepanjang hari ni? Boleh Roger-Roger, apa plan anda hari ni? Ada orang ada kenduri kahwin ke hari ni? Apa? Hari Khamis. Ada ke orang pergi kenduri kahwin hari ni? Tak ada, saya rasa tak ada orang buat kenduri kahwin hari Khamis. Wallahualam, kalau ada boleh Roger. Ataupun ada tak yang dia plan dia nak pergi jumpa seseorang? Dia looking forward, semalam dah siap baju dah. Dia looking forward lagi jumpa. Ataupun pagi ni dia plan dia nak makan something special bersama orang tertentu sebab hari ni adalah hari yang istimewa buat dia. Ada ke? Boleh kongsikan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Linami, saya nak pergi teman anak ambil result SPM. Wow, subhanallah, awak ada anak kecil, ada anak dewasa ke? Terima kasih Full Throttle lah. Terus Ijaz kopiah kan, orang puji kan. Subhanallah, hazza min fadli Rabbi, semuanya daripada Allah, semuanya milik Allah ya. Tak ada KK Nur Jihaz ni. Jadi tak apa, pagi ni kita bersiaran. Ini juga sebahagian daripada perancangannya. So ada yang go with the flow, ada yang dah plan. Apa-apa pun yang paling penting sekali hari ni, apa saja kita buat, kita setting dulu. Ya Allah, kau redailah apa saja aku buat, dekatkan aku padamu ya Allah, tingkatkanlah kecintaanku pada Rasulullah SAW. Semoga aku dapat peluang untuk dapat syafaat pada Nabi Muhammad SAW. Apa-apa pun kita tahu daripada lisan kita, mindset kita, hati kita tahu bahawasanya at the end of the day kita akan balik kepada Allah, dan kemuncaknya adalah kita nak dapatkan keampunan dan kita nak melihat wajah Allah dan kita nak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ultimate tujuan kehidupan kita. Tu kita kena pasak otak kita, kita kena selalu cakap, walaupun dia tak masuk lagi, kita akan selalu praktis bagi tahu pada diri kita. Itu yang akan berlaku dalam hidup kita. Jom pagi ni kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat diri kita, buat semua umat Nabi Muhammad, dan semestinya buat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, syukur, alhamdulillah kawan-kawan semua. Syukur pagi ni kita jumpa lagi. Allah panjangkan umur. Semoga pagi ni kita ingatkan balik diri kita, tujuan 7am kelas ni kita buat tiap-tiap hari. InsyaAllah ada tiada lain tiada bukan kita nak cermin diri kita, kita nak buat pembersihan hati kita. Semoga Allah bantu kita lah. Apa sahaja hidup ni pasti ada kita panggil dia punya ujian, cabaran dia. Allah pun dah nyatakan dalam Quran, sebab apa yang Allah ciptakan kita, tidak ada seorang pun orang yang beriman, yang mengaku dia beriman akan lepas daripada ujian Allah, kerana ujian itulah
yang membuatkan hati kita semakin dekat dengan Allah SWT. Semalam kita cerita pasal gym buat angkat berat 30 kilo, 60 kilo, 70 kilo. Lagi bagi banyak bebanan yang diangkat, lagi kuat muscle dia, lagi fit badan dia, lagi lean kan. Jadi begitulah Allah nak bentuk kita, lagi kuat dugaan ujian kita. InsyaAllah lagi kuatlah hati kita, lagi bersihlah hati kita mudah-mudahan. Macam kita tengok para Nabi pun mereka punya ujian. Tengok Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana keluarga dia, bagaimana adik-beradik dia sendiri campak dia dalam telaga, kan, ditinggalkan seorang-seorang. Bagaimana pula Nabi Daud alaihissalam diuji pula dengan kesihatan keluarga dia, anak-anak dia, kan. Saya ya Allah, saya dah jaga solat ya Allah, saya dah buat apa saja kau perintah, kenapa aku diuji ya Allah, kan. Cuba tengok Nabi Daud, dia diuji sebab syaitan ni jealous kat dia, kan. Bagi tahu aku nak test, aku nak tunjukkan, aku nak buktikan bahawasanya hamba engkau ni Nabi Daud ni, aku boleh kalahkan dia. Sebab Allah puji Nabi Daud, Allah puji kita semua di depan di khaliak penghuni langit, kan, pada hamba-hamba ni yang bersyukur, yang bersabar, subhanallah. Syukur alhamdulillah. Jadi insyaAllah hari ni kalau siapa yang yakin, dia beriman, kita mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bentuk hati kita. Bukan ya Allah aku akan sedia terima apa saja ujian, saya tak praktislah doa begitu. Saya minta ya Allah, apa-apa pun dekatkan aku padamu ya Allah, dan jauhilah perkara-perkara yang kau tahu aku takkan boleh handle, kan. Kita let go, kita be fragile je daripada Allah SWT. Tak ada apa nak show off, tak ada nak cerita hebatnya kita ni, kan. Baik, saya ternampak tadi Oshin kata dia nak beli barang-barang dapur. InsyaAllah bagus, niatkan masa bagi bayar tu, kan. Semoga doakan orang yang terima bayaran tu, kan. Semoga bisnes dia berlipat kali ganda, bahagia, berniaga dia berjaya, dia boleh bayar rezeki kepada orang, ya. Tanya apa ibu ayah yang mengambil result SPM, apa-apa pun keputusan, kita sama-sama ingatkan diri kita, apa-apa pun, semoga anak kita tu dia bahagia, dia happy lah, ya. Wow, lajunya komen. Baik, hari ini ada program tadabbur Quran. Wow, kat mana? Oh, dekat mana? Dekat mana? Jam 2 petang, di mana tu program tu? Subhanallah. Baik, insyaAllah per Sherry Al-Fatihah. Baik. Ui, ramai banyak komen. Okey, saya terlepas banyak komen ni. Mungkin pula good luck. Okey, Al-Fatihah. Terima kasih yang komen ni. Saya tak boleh nak sebut nama ni. Ramai ni. Nama semua hebat-hebat. Zara, Jasmine, Zuraida, Nurmala, Aida, siapa lagi? Nuria, Ana, Nur Amira. Kenapa tutup muka? Okey, saya tengok komen dulu. Oh, di JB, Tas Hussein berkumpul di JB. Oh, patutlah Faizalatul Lail kata jumpa di JB. Cikgu Oshin, terima kasih. Semoga Cikgu Oshin ajar sekolah menengah, sekolah rendah. Lupa dah pakcik. Syuhaida bertambah ceria, insya-Allah. Allah izinkan, Allah yang izinkan, insya-Allah ceria tu datang kepada di hati anda semua. Ujian itu satu anugerah. Terima kasih Dian. Diana ke Dian? Dian ni Aisyah Zakaria. Tokmat, ujian dan nikmat, insya-Allah itulah best friend, ya. Ada ujian, kalau ada ujian insya-Allah pasti ada rezeki, ada nikmat yang Allah berikan. Fragile itu Allah, betul. Just show it to Allah. Setuju KK Linami, baik. Di JB KK, baik. Kat mana tu? InsyaAllah saya pun ada satu tim yang akan turun ke JB berapa hari bulan. Lama. Jadualnya di mana? Wallahualam, nanti saya KK meh turun JB. Jadualnya bila? Minggu ni ke Pantai Timur, bisa seminggu depan. Wallahualam, di Tangkak dan juga Johor Bahru, insyaAllah. Full throttle. Tadi anak saya tanya, kenapa jin tak dengar cakap Allah? Kenapa jin tak dengar cakap Allah? Awak jawab apa? Kreatif tu, saya nak tahu, nak belajar juga. Baik, sekolah rendah KK. Baiklah, sekolah rendah. Limiti semua segala berjalan. InsyaAllah. Minta Allah tu apa-apa pun fragile. Let go, letak pada Allah. Serah pada Allah, sandarkan pada Allah. Dah Sani hari ni agak busy. You guys, kita ni bincang-bincang, you guys perasan ke tajuk kita apa pagi ni? Macam-macam program hari ni dari pagi sampai malam. Dah tulis semua dalam jurnal. Bangun pagi dah siap, dah semua. Setakat ni berjalan lancar sampai ke malam, semua baikkan. Doakan. Puan semua dah very organized, ya. Acik Gani ni. Baik Acik Gani. Apa khabar Acik?
syukur. Pagi tadi saya tengah belikan sarapan untuk Muhammad hantar ke sekolah. Ada orang tunggu, ni Cik Talib ke 7am semua. Subhanallah. Rezeki saya ada bersahabat, ada silaturahim. Siapa yang jumpa saya tegur-tegur lah kan. Tapi kalau kata aku pakai baju sengit ke apa ke, kau terima je lah. Itulah aku di luar di luar daripada kaca Facebook ataupun di luar daripada kaca TV. Ambil kadang rambut pun kembang macam tu kan. Kadang-kadang tak sempat. Baik, subhanallah. Saya nak baca satu hadis. Kalau saya nak tawarkan rumah, bonda, baik bonda, Talib baca satu hadis boleh? Silakan. Minta izin. Okey, Talib nak tawarkan kepada semua, ada 3 jenis rumah ni. Satu rumah di tepi kawasan yang sangat cantik, ada sungai, ada pokok-pokok, ada tumbuhan-tumbuhan yang you guys boleh petik lah, tapi dia duduk kat luar. Lepas tu ada satu lagi rumah, dia duduk dekat tengah-tengah sikit, maksudnya dia lebih cantik lah, dia punya view lagi cantik. Dan satu lagi rumah, dia duduk atas bukit sikit, dia boleh view tengok semua dan dia dapat terima air yang paling bersih pada atas, air sungai, ada pokok rambutan, durian, you boleh petik, you boleh makan ikut suka you. Dan rumah ni memang available, memang ada. Siapa nak? Saya nak berikan secara percuma. Siapa nak tawaran ni? Wah, cantiknya gambar bonda share. Ni bila ni bonda? Subhanallah. Semalam. Bonda kan geram betul tengok bulan-bulan. Ini rembulan Bulan kan? Rembulan, ya semalam. Cantik sangat. Itulah, siapa cakap Muhammad kata, Muhammad bulan ni ikut Baba, Muhammad Hairan daripada dulu bulan ni asyik ikut kita je. Nak jawab macam mana tu kan? Talib, macam Arwah Hilman cakap macam tu lah. Ya ke? Allah. kita pun tengok, kan, cantik pula. Okey bonda, ramai yang nak rumah baju sengit turai KK. Ya Allah, hati Allah jaga. Nak rumah atas bukit, masya-Allah. Okey, you guys, sebenarnya kita semua, baik bonda, baik saya doakan semoga kita dapat rumah ni, sebab rumah ni ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rumah ni ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui satu hadis Nabi, iaitu daripada Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya menjamin ini jaminan ni penjamin rumah kita kan. Kalau kita nak beli rumah kan nak ada penjamin lah, kan ada bank slip. Ini jaminan daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, sebuah maligai di pinggir syurga bagi seseorang yang tidak ingin bertengkar walaupun dia di pihak yang benar. Pernah dengar tak? I would rather be kind than be right. Pernah dengar tak? Pernah, cikgu. Okey, bonda dah bagi tahu yang ini. Kedua, dan untuk mendapatkan sebuah mahligai di tengah syurga. Tadi kat tepi-tepi, ini Nabi Muhammad jamin kita semua akan dapat rumah kat tengah syurga. Seseorang yang tidak berbohong walaupun semasa dia bergurau. Sebab maksudnya dia tak menambah-nambah cerita, dia tidak berbohong, dia cerita, walaupun dia bergurau, dia cerita benda yang benar. Dan untuk mendapatkan sebuah mahligai di darjat yang tertinggi, yang tadi siapa yang nak atas bukit apa semua tu, ialah seseorang yang memperelokkan akhlaknya. Jadi pagi ni ke mana pun kita pergi, apa saja kita buat, ingat inilah di proses pembersihan hati yang kita belajar dekat 7am. Tiada lain tiada bukan, dia berkait rapat, direct connection dia kepada akhlak kan. Hari ni tiap pagi bonda bagi tahu apa bonda kongsikan. Kita ada pilihan, kita nak marah boleh, nak mengamuk boleh, nak share macam-macam kat Facebook boleh. Saya nampak ramai bagi feedback bahawasanya alhamdulillah Allah izinkan perubahan akhlak tu melalui latihan melalui gym 7am ni ataupun tempat latihan 7am ni. Siapa sini perasan bahawasanya syukur, tak nak share boleh, tak perlu share pun boleh, bahawasanya dia dah mula kurang berminat kepada gosip-gosip, dia kurang berminat, tak bernafsu untuk dia tahu kisah artis, dia tak berminat nak posting benda-benda yang berkaitan dengan apa-apa je lah. Dia dah tak berminat. Siapa perasan bahawasanya dengan izin Allah, hikmah kita belajar sama-sama 7am Club, benda tu dah berlaku. Sekejap bonda kita tengok sikit. Teruskan. Best. Baik, kita tengok. Subhanallah. Memperelokkan akhlak. Betul. Azhar dia kata tadi soalan anak tanya kenapa jin tak dengar cakap Allah. Tanya balik anak, kenapa manusia tak dengar cakap Allah. Bukan saja tak dengar, maka dengar kepada Allah. Allah pengsan tu Cik Azhar. Macam mana tu anak pun nak jawab balik kan. Saya, okey, jangan cakap bohong walaupun burau dan perbaiki akhlak. Betul Aisyah. Musfirah. Saya, Nurmala kata saya, betul lah KK Linami. Syan, akhlak ialah tindakan spontan, tak ada fikir-fikir nak buat kebaikan. Betul. Dan benda yang spontan ni dia perlu praktis kan. Orang yang biasa buat baik, dia biasa. Kalau orang suka bersedekah apa-apa pun, dia akan selalu bersedekah kan.
Nur Azura, betul. Memang kurang sangat dah KK. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Syukur. Saya baik. Terima kasih semua. Mudah-mudahan yang penting seterusnya, jangan bajet bagus ya. Bagi tahu bahawasanya kita work in progress. InsyaAllah Allah akan terus bantu kita. Dan hari ni kita nak belajar dengan bonda. Ni bukan tajuk KK. Ini tajuk poligami ke? Jangan aku diduakan. Tidak. Ini bukan konsep nak cerita pasal poligami ke apa ke. Ini bukan topik yang kata kita tahu tak sesuai untuk kita cerita. Walaupun kita faham bahawasanya tak ada siapa pun makhluk atas muka bumi ni, kalau cerita pasal saya diduakan, saya pun tak berapa berminat lah. Kita bukan cerita pasal poligami ya. Kalau kita digantikan dengan orang lain, kalau ada orang lain yang kata, contoh anak kita datang kat kita, Baba, I think my friend's father is better than you. Kan? Kalau anak cakap macam tu, silalah sujud taubat kan, ketuk kepala atas lantai. Ni bonda selalu pesan kat saya. Kalau kata anak kata orang lain, ayah orang lain lebih best, silalah rebah kan, menangislah di balik pintu. Jadi hari ni bonda kita nak belajar dalam dunia ni. Kadang-kadang kita cakap kenapa aku ada masalah yang macam ni, kenapa ada masalah macam ni. Dekat sini bonda kita nak bonda ada share satu klip yang sangat baik, iaitu tentang ilmu tauhid fardu ain ya. Kita banyak macam ilmu ni sebab pada 25 hari bulan pun kita ada majlis ilmu. Siapa InsyaAllah siapa ada rezeki. Ramai yang tanya bonda semalam, tim semua bila kita share maklumat, rupanya tim kita ni beri cabutan bertuah. Ada telekong, ada tudung bagi percuma, ada telekong kita nak bagi percuma, telekong Fazura dengan bonda. Siapa join dia akan dapat percuma. Dah lah masuk kelas 3 orang free. Dapat cabutan bertuah pula. Lepas tu dapat planner, ada t-shirt, ada Allahumma salli alaihi wasallam, ada macam-macam lah dia orang letak. Semua kita akan beri secara percuma pada mereka yang turut serta pada 25 hari bulan ini. Panel kita bonda dan juga Datuk Haji Asri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah izinkan pada 25 hari bulan, dan saya akan bertindak sebagai moderator. Moderatornya lah pakcik. Dan insyaAllah bonda. Jadi kita nak teruskan proses untuk kita perbaiki akhlak ni. Nak tanya bonda. Bonda, kenapa kadang-kadang kita nak tengok bonda, kita ada selalu sangat banyak persoalan. Kadang-kadang bonda, kenapa kita rasa bila kita duduk balik, adalah kita ni tak adalah jawab. Kadang-kadang kita ni sedar diri kita bila cermin. Bonda kata cerminlah diri kau, talik cermin lagi. Kita cermin diri kita, nampak diri kita ni, Allah banyaknya benda lah kita kena repair bonda. Termasuklah kadang kita akan cakap menduakan Allah. Contoh bonda, saya tak pernah menduakan Allah, tak pernah. Tapi bonda bila bab solat bonda terhege-hege kita bonda. Ujung waktu kan bonda. Jadi kalau kita nak cermin diri, kita nak cermin tauhid kita dulu bonda. Kenapa kita duakan Allah dalam masa kita tak sedar bonda? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Talib. Bonda rasa pun tadi bonda tak tahu topik apa. Sekali anda kata jangan duakan aku. Talib ni macam-macam topik kan. Rupanya Masya Allah. La ilaha illallah, tu yang Talib nak tu kan. Dan Talib tahu benda ni, AIA ni, akidah, ibadah, akhlak ni kan, kita diajar. Dan cara kita belajar, soalan Talib apa? Kita tahu tapi kita macam buat juga. Buat juga. Okey. Biasalah bonda ada kelas nama pun kelas. Bonda mulalah ni. Bonda dah draw. Bila Talib kata bonda pun sudah draw. Tu bonda suka dengan Talib ni, dia tanya soalan, lepas tu nanti Allah berilham pada bonda. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. AIA. AIA tu bonda cakap kita akidah is the why. Kenapa kita buat sesuatu? So akidah kita lillahi, aku buat kerana Allah kan, itu akidah. Ibadah is the what, apa kita mesti buat. So untuk ubudiah, untuk menunjukkan kita punya keyakinan pada Allah tu. Dan akhlak ialah cara kita jaga hati kita, cara menjaga hati, tasawuf, ilmu akhlak ni, tasawuf. So kita punya fardu ain ialah tauhid, fiqh, supaya kita tahu ibadah kita betul, rokok tu jangan mencuri, ambil wuduk biar sempurna. Akhlak tasawuf, sebab pembersihan jiwa.
Dan orang stres sebab apa? So, selalu banyak orang bahagian sini, orang tak buat sini. Banyak orang, dia rasa dia yakin pada Allah, dia rasa dia solat tapi hati dia stres. Sebab tak sempurna. So, Bonda nak tunjuk kat sini. Okey, tengok sini penting. Bila kita belajar kat sekolah, ini ilmu masuk, kita belajar. Ini dekat akal. Tapi sebenarnya ini, dia fall on a foundation yang di sini. Ini yang bila kita buat seminar dan sebagainya, kita kata new me dan sebagainya tu, ialah apa yang kita alami masa kita kecil. Kenapa dalam Islam, Allah izinkan kita semua masa lahir je ayah kita beri azan. Sebab nak kenalkan kita pada Allah. Masa itu sebenarnya kalau kita punya parenting, cara kita dibesarkan, fokus kita oleh mak ayah kita, apakah kepada mak ayah atau kepada Allah. Dan itulah yang menentukan kita ni stres atau tidak. Sebab macam mana kita dibesarkan, there is 95% of our life actually, of our hidup kat sini opati betul-betul, is disebabkan ni Talib. Nampak ni? Siapa kita? How we see ourselves, how we see the world, how we see others. One. Nombor tu image diri kita dan paradigm. Paradigm ni world view kita. Okay. Now Bunda tambah satu ilmu baru lagi. Bunda excited. Biasa Bunda tak habis excited kan. Okay. Bunda tunjuk ni. So, siapa kita ni menentukan badan kita, dan Bunda yang Bunda jumpa ilmu baru tu ialah selalunya Bunda kata apa? New me. Bunda kata apa kan? So Bunda akan fokus seminar new me, be this person, be this person, be this person. Tetapi itu tambah lagi Talib, the new me, siapa kita ni, kita jaga akidah, ibadah, akhlak. Tetapi tahu tak akhlak tu kat mana? Akhlak tu kat mana? Soalan tu akhlak tu duduk kat mana Bunda? This part. Soalan, okay Bunda, kita tanya tim lah, kita tanya semua. Okay. Di manakah letaknya di akhlak? Soalan multi answer ABC A, di IG story kah? B, di WhatsApp status kah? C, di majlis kenduri kahwin kah? Yang mana? Sila pilih. Sila pilih ya kawan-kawan. Kau dengar kelas soalan. Sila jawab. Sila jawab Bonda sekejap. Kita bagi peluang pada anak-anak Bonda ni. Kita uji minda lah pagi-pagi sikit kan. Barulah berhubung sikit. Interaktif sikit. Siapa nak jawab? Copet. Masuk. Jaga akidah, ibadah dan akhlak. Betul. Aisyah, Faziyatullah KK ni. Zabrina. Susahnya soalan pun kan. Kita duk cakap akhlak lah, baca hadis Nabi pasal akhlak. Akhlak letak kat mana? Azhar Idris kata akhlak terdapat pada tingkah laku. Okey, Linami kata semua di atas. Ambil. Fatimah kata di hati. Proses hati semua di atas. Sarkastik ke KK? Gitulah. Saya sendiri kan. Di hati KK, di majlis KK Ahli Zuriah kan. Di gelang tangan kah? Di baju butik kah? Kat mana? Intan Izura kata akhlak terletak di 95% siapa kita, self-image dan paradigma. Wow. D tiada di atas. Akhlak dari iman di kalbu. Nur Asma, none of the above. Kata jawab dia di Ira Kadira kata pada respon terhadap sesuatu. Okey Bunda, which is the best Bunda sebenarnya akhlak tu? Yes. Okay, apa definisi akhlak? Is reaksi spontan kepada suasana. Kan Bunda kata kita ada formula hidup kita, peristiwa, what happened di luar, campur respon. Sama dengan hasil kehidupan. Okay. So peristiwa ni constant. Matahari naik, bulan naik, orang marah. We cannot control our concern. Tapi ni influence. Kita boleh kawal. Spontan inilah akhlak kita. Yang tanpa fikir. Automatic. Dan inilah yang Bonda akan kupaskan dalam sistem hidup tenang hari Sabtu ni bagi siapa yang dah join. Okay. Maka hasil kita ni ada orang dia stress. Ada orang dia tenang. So kalau kita tengok,
peristiwa constant, kalau peristiwa ni constant, benda buat colour. Okay. Peristiwa ni dia tak boleh ubah warna ni. Dia macam tu je peristiwa kita. Semua orang dapat. So masuk satu kelas, ada orang 40 anak murid, cikgu seorang marah. Tetapi ada anak murid yang respon dia biru, maka hasil dia biru lah. So dia tenang lah. Baik. Tetapi kalau orang yang stres, orang yang dia respon dia tu, automatik dia tu nak marah je. Pasal kat rumah asyik kena marah dengan mak dia. Dia nampak mak ayah dia marah, mak dia semua tu kan, hasil dia stres je. So kita nak jaga yang mana? Inilah ilmu baru yang Bonda nak ajar, sistem hidup tenang. Live, tengok sini. Sebelum ni Bonda ajar new me kan, kat sini Bonda kata how we are bergantung kepada image diri kita. Semua ni lah new me. So saya kita tukar new me, kita punya berubah purple. Kalau if you become a purple dari segi paradigm kita purple, tindakan purple, hasil action purple, ni purple. So kalau kita nak ubah hidup kita, kita kena ubah kita punya image lah. So you don't try to change your life if you don't change yourself. Maksudnya sistem kita kena ubah lah benda ya? Ya, okay. Benda nak tambah lagi. So kalau kita orange kat sini, kita ubah diri kita, maka automatik badan kita berubah, action berubah dan ni berubahkan. Ini yang baru, ilmu baru ialah this is the one. Benda sangat excited, it's very scientific. Dia bagaimana. So ini who we are. Okay. Banyak orang, okay, I want to be a new person. But how we are. Dahsyat ni perkataan ni. Hari ni kita tanya, how am I doing? How am I talking? How am I breathing? How am I looking? How am I receiving news? Semua kita tengok how. The why tu kita tahu akidah. Baik. The what, ibadah. The how is the akhlak. Ni how kita. Dan since oleh kerana kita punya how dekat sini ni, how ni disebabkan oleh sini, maka betul lah new me kita dengan paradigm kita ni 95% is brought up masa kita kecil, parenting style. That's why ilmu parenting ni kalau you all tak ada ambil, jangan kahwin lah. Siapa yang kahwin tak ada ilmu parenting, jangan ada anak dulu. Don't have children yet. Subhanallah. Benda betul benda Walau pahit, itulah ubat dia. Itulah kebenaran dia Ya. Tak dia. Subhanallah. So benda ni Talib, yang 95% of our behavior, it has to do with, okay, Bonda dah ajar otak itu C1, C2, C3, C4. So tadi tahu Bonda kan, Bonda ajar you all, Bonda dah jumpa jalan naik sub the whole circle. Bonda tak sabar. Dan kita ada saraf yang pergi pada our heart, our lung, our immune system, our bowel, everything is connection antara brain, body. Brain, body. So macam mana kita bertindak at every time is automatic yang beyond our control sebab kita tak sedar. Sebab itu Bonda kata orang tak sedar diri penat Talib. Dia sedar orang. So kalau kita all the time busy looking at people, trying to change people, please you all. Setiap orang ada sistem saraf berbeza. Kita ada sistem saraf berbeza. Nak tak kita ada ilmu, kita kenal sistem saraf kita, kita dekat tingkat mana, kita nak regulate macam mana dan tengok orang macam mana kita nak regulate macam mana. Subhanallah, Talib, we can pace people. So kita suami isteri, Allah Talib, kita just, this is Bonda rasa ilmu ni, bayangkan bila Bonda tengok ilmu ni dengan ibadah kita Talib dahsyat. Bila kita sujud, blood vessel pergi pada prefrontal cortex kita untuk berfikir. Bila kita Talib cuba kita rokok, kita kata macam mana? Rokok ada tak kita kata Allahu Akbar. Masa kita baca Subhanarabbiyal a'la ke azim tu, kita tak bernafas kan? Kita bercakap je kan? Yeah. Lagi lama kita baca, lagi lama kita lepas nafas, itu menenangkan sistem kita. Masya Allah. Subhanallah Talib. Kalau orang zikir, orang jaga solat, orang tomak ninah,
Ya Allah, ya Tuhan. Dia akan tenang benda Dahsyat lagunya. secara auto tune dia, secara automatik dia, sistem dia Allah berikan dia ketenangan. So kita Tapi boleh dia kena- bebas stres dengan Masya hanya melakukan. Dahlah kita dekat dunia kita tenang, dekat akhirat kita bahagia. Masya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah kan. Lepas tu tadi baru je Nabi Muhammad jamin. Jadi penjamin pada dapat rumah kat dalam syurga. Kalau rumah dah ada, rumah kita dah ada, takkan owner dia tak masuk benda kan. Ya. Mesti owner dia akan masuk kat situ. Subhanallah. Dan Bonda bila cakap pasal ilmu dan sebagainya, kita ni kena banyak cari ilmu untuk tenangkan diri kita Bonda. Kan? Sebab kita bahagian talib lain, bahagian Bonda lain. Setiap kita akan ada kata orang tu berat gym ataupun muscle yang nak kita bina tu kan. Hati kita kuat macam mana Allah berikan banyak tu saja kan. Bila kelas tu Bonda, kelas apa tu Mel Emas, kita ada 2 kelas. Kelas 1 hujung minggu ni 18 hari bulan. Lusa. Lusa hari Sabtu. Lusa. Mana kalender So tu? Bonda ni sedang, siapa yang dah join Talib bayang. Kelas ni untuk orang yang nak belajar terus lah. Yang 25 tu bebas stres tu kita nak open semua orang. Kita nak mengajak semua orang supaya tahu ada satu hidup yang boleh tenang. So kita akan intro pada 25 tu. So you all siapa yang dah aware 7 AM, please ajak kawan-kawan. Tetapi yang hari Sabtu ni, Bonda tahu anak-anak Bonda terutama yang dah lama follow 7 AM ni, mereka want something deep, nak spend the whole day dengan Bonda. Bukan Bonda pun dah buat healing selama 4 jam, tak puas Bonda nak lagi. So cakap dengan KP, tak apalah Bonda infak satu hari Sabtu ni dari pagi sampai asar. Bonda nak you all rasa apa yang Bonda setiap hari. Apa Bonda makan pagi, apa Bonda minum, apa Bonda makan tengah hari. Dan kelas tu pula Bonda akan buat sekejap, 15 minit break minum, 15 minit break minum. Dan kita akan ada hands on, sangat saintifik. So bersedia untuk belajar tentang saraf kita yang Bonda akan make it simple dan campurkan sains dengan the way of living. Plus kita juga nak masukkan macam mana zikrullah kita tu, kita punya wuduk tu, kita punya rokok tu, everything actually Allah dah letak dah Talib. Allah dah curate for us. Kalau kita sunnah Nabi contohnya, kalau kita mandi, Ustaz Dong kata apa, bila kita bangun pagi kita selawat, gosok bulu mata, memang mata tak kering. Tapi Bonda jumpa 9 dari 10 pesakit, semua mata dia tersumbat minyak sebab ambil wuduk biasa-biasa, tak ambil wuduk dengan sempurna, tak gosok bulu mata kan, lebih kurang tu. So maknanya memang dahsyat lah Talib. Dan Bonda harap umur Bonda ni yang ada ni, kalau boleh segala ilmu sains yang Bonda belajar. Sebab Bonda dulu Talib pasal belajar neuro ni, subjek yang doktor paling tak suka, pasal paling susah Talib. Yelah neuro Bonda banyak kan. Ya Talib, nak kaitan antara, Bonda akan terangkan kenapa bila kita menangis kita lega. Rupanya saraf untuk tenang ni kaitan dengan production of your tears. Subhanallah. Allahu Akbar. All this theory is discovered by a Jewish doctor. Orang Yahudi discover teori ni yang Bonda nak terangkan. Dan Bonda rasa banyak orang tak tahu lagi, so Bonda nak terangkan supaya you all, tujuan Bonda pada 18 hari bulan itu Sabtu ni ialah kita ada faham konsep tu. Lepas tu tool kita ada tool Talib. Yang penting ada tool. Hari tu Bonda akan ajak kita sama-sama buat personal profile map. Kita tengok profile kita ni dekat tangga ke berapa. Dia ada 3. Kan, satu yang stuck, satu yang stress, satu yang senang, dan macam mana kita boleh move. Some people Talib yang kena luka batin, dia orang sama ada stuck atau stress, give up atau takut. Itu je. Dan Bonda nak sebut latest Bonda dengar Talib. Katakanlah Talib dia suruh menyanyi lagu yang susah, Talib tahu lirik sekejap. Talib, Alif, Kimah, Sal, Syira, Ili, Sikin kena nyanyi. Okay. Campur Bonda kata kita 9 orang. So Bonda, Talib, Alif kena sebut Kimah, kita 3 roh. Kita jadi kumpulan kata I'm nervous. Lepas tu Kimah, Syira, Ili cakap I'm confident. I'm excited. Shikin dengan Sal control group.
I'm not sure. Dia tak sebut apa-apa, dia control group. Kalau research dia macam itulah. Control, Okay. nervous, excited. Okey, Talib bayang bila menyanyi, yang kita 3 orang ni, Talib, Bonda Talib, Alif, kita cuma perform dalam 56% accuracy. Okay. Walaupun dah practice apa semua Ya, tetapi Ili, Syira, Kimah, sebab dia kata dia excited, dia perform 85%. Wow. Dan Shikin dengan Sal dalam 60%. So Okay. yang nervous 55, 69, 85%. Wah, hebatlah Kimah. Ya, Kimah Ili dengan hanya perkataan I'm excited, I am nervous. I am excited. So kita kena selalu sebut I am excited. Tak kisah apa pun, I'm looking forward. Yes, tak sabar. Macam Talib nak pitching, tak sabar aku best ni, mesti best. Nak pitching apa-apa kan. Dan Bonda sedang craft satu kursus menjadi orang karismatik. Wow. Ini dahsyat Talib. Contohnya kalau Bonda cakap gini kan, Bonda cakap Talib, saya nak membentangkan tentang tugas saya ni. Dibandingkan dengan khabar, I am going to present the best paper, the big idea. Macam tu. Kita excited sebab rasa transfer energy tu kan. Ya, itulah dia punya sistem yang Bonda nak terangkan tu. So bila Bonda dah belajar sistem hidup tenang, Bonda nak craft satu kursus, ada 14 lecture saja dalam 12 minit. Yang teach how to be charismatic. Contohnya kita kalau macam ambil gambar gini kan, ada orang gini. Kalau Bonda jumpa Talib gini, apa khabar? Apa khabar? Kan lain? Lain. Kalau Talib nak beritahu satu benda, Bonda nak cerita, okay, apa dia? Dengan apa dia? Non-verbal cues. Bagus tu karismatik ni bukan untuk ni untuk orang kerja je, saya suruh rumah tak ada. Dengan suami pun kena tunjuk karismatik tu. Kan? Energy tu dengan anak-anak pun macam kena energy kan. Anak-anak pun happy. Boleh transfer kan benda kan. Talib, Bonda rasa kita buat kursus ni 2 orang. Terbaik. Pasal Talib public speaker, you can also get this knowledge and transfer pada orang yang jumpa. It's very useful. Talib, apa beza antara orang yang warm dengan orang competent? Competence competence dia tahu dia ada set skill tu, tapi kalau dia tak warm tak best. Kalau orang warm tak competent pun kita boleh relate dengan dia. So charismatic is when you are warm and competent. Wow. Cube kehidupan Talib. Cube. Tak excited. Talib cari masa. Kita buat sama-sama 14 kelas. Charismatic plus warm No, warm. Sorry. Competence plus warm. Dapat charisma. Okey Talib, orang yang warm akan disukai. Orang competent akan dihormati. Orang karismatik disukai dan dihormati. Wow. So, siapa yang join 18 hari bulan ni, Sabtu ni, you all dah tahu sistem hidup tenang you. Then, bila kita dah ada sistem, so bagi anak-anak PMC or 7 AM, to me, Talib kelas 18 hari bulan is the foundation of everything. You know your whole body work. Talib bayang kalau kita faham sistem yang mengawal cara berfikir, immune system, heart system, breathing system, digestion, this whole system is determined by this nerve. Subhanallah. And how, contohnya kenapa one of the tip Bonda bagi besok Sabtu ialah, okay, macam mana nak rasa tenang? Mandi air sejuk. Cool. Tukar siapa ada heater kat rumah tu yang rajin sangat main heater, pagi ni mandi jangan pakai heater. Cold water is very good. Dia menenangkan. Masya Allah. So tadi ada 3 orang tanya kelas hari Sabtu ni tak ada link ke? Tu ada tu Siapa saya nampak, tak tahu lah orang lain nampak tak apa yang saya nampak. Dia ada tulis situ, ada gambar bulat kat situ, bengkel sistem hidup tenang. Tekan link. Tuan boleh lah share. Boleh share link ni. InsyaAllah mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan turut serta. Baik, Bonda boleh teruskan. Talib nak teruskan. Thank you Talib. Okay, charismatic KK and Bonda. Bonda tadi nak macam ni, nak beritahu pada semua, insyaAllah kita ada kelas bersiri. Maksudnya 18 hari bulan ada sesi, 25 hari bulan ada sesi. Talib suka sebab apa? Orang yang, sebab hidup
kita ni hidup ni bonda, kalau kita Ya. get excited, kita akan bersama dengan circle-circle atau bersama dengan program-program yang excited macam ni, high energy. So tadi serulah pada semua, peluang ni memang ada, you guys boleh jumpa mungkin dengan speaker lain dan sebagainya, tapi saya rasa bonda punya perjalanan ni adalah sebab bonda ni adalah pemburu ilmu dan berkongsi hasil buruan dengan kita semua. Kan? Tak semua orang sharpshooter, tak semua orang kenal, okey ni rusa kita nak tembak tak? Rusa pun tak boleh sebarang nak kena tembak. Dia tengok rusa ni banyak isi dia, kalau kongsi pun ramai boleh kenyang dan sebagainya. Jangan kau buru sebarang semua, kau tembak je, landak, kau tembak kupai. Tak boleh. Kan? Ada orang dia tembak semua pun tak boleh. Jadi kita tadi haraplah pada 18 hari bulan ni, apa yang kita boleh buat bonda, tadi saya sarankan ada dua aktiviti, ada dua tindakan yang kita boleh buat. Satu, kita daftar 18 hari bulan, open to all. Dan 25 hari bulan pun open to all. Dan dua-dua ni adalah dua ilmu yang bidang yang berbeza. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan insyaAllah bonda kita akan susun untuk charismatic energy. Mungkin sangat-sangat barangkali perlu kelas fizikal ke, wallahualam, apa-apa pun nanti kita roger bonda. Kan bonda actually saya buat nak buat tu, tapi mungkin kena tak tahulah kalau Julai kan kita buat walau sikit pun tak apa. Bonda rasa ini kena lah buat praktikal. Jumpa energy kan. Okey, Talib blok saya masa bonda okey je. Kita fikir insyaAllah bonda. Okay, thank you. Kalau dia minat lah, kalau nak join. Kalau tak nak, tak payah. Kita buat 2 orang je bonda. Tak payah, yang lain tak ada. Okay bonda, terima kasih bonda. Thank you Talib. Yang lain teruskan, teruskan 7am insyaAllah. Yeah. Bonda teruskan. Okay you all, thank you so much. Bonda rasa pun setakat itu saja. Bonda nak you all hari ini tengok kita ini ada kalau orang warm atau cold, atau kita ni orang friendly ataupun serious, ataupun kita ni orang yang competent atau tu tak pandai buat kerja. Okay, so bonda harap insyaAllah you all hari ni, today is a very precious day, precious day. You all nak gunakan jadi orang yang beramah, orang yang baik dan kerjanya, orang yang sangat-sangat menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan memang niat untuk memberi manfaat saja. Don't do anything yang you buat hari ni yang Allah tak redha, so kita nak fokus pada akidah kita buat kerana Allah, lillahi ta'ala. Dan nak tahu kita lillahi ta'ala, akidah kita. Nombor 2, ibadah kita you all. Hari ni niat terus untuk solat tepat waktu, dan kita nak jadi akhlak yang baik. I want you all to watch. Macam kita tanya bonda tadi, nak tahu kita ni Allah di hati kita ke ada 2 yang lain, ialah when something happen to you, apa keluar? Kita kata astagfirullah, subhanallah, ataupun alamak tak guna betul. What would come out is actually that 95% to you all. You punya role modeling. And then kita punya bila ada masalah, apakah kita doa dulu, ataupun kita minta tolong orang dulu. Kalau kita sakit, kita nak makan ubat dulu ke kita taubat dulu? Please know that nothing happen yang Allah tak izinkan, yang tidak dapat pertolongan Allah. Kita ini kalau ada masalah, tak ada benda yang susah, tetapi semuanya senang kalau Allah bantu. Benda hanya susah kalau Allah tak bantu. Yang penting kita nak masuk dalam zon yang dapat pertolongan Allah, itu zon takwa. So ingat, siapa yang kena exam SPM? Oh, ini SPM ya? Okey, Bonda nak cakap. Alif buat kapsul. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cadangan dan ucapan Bonda pada semua ibu bapa dan anak-anak yang akan mendapat keputusan SPM pada hari ini. Yang pertama, ingat keputusan hari ini adalah gambaran status anak-anak kita semasa dia menjalani peperiksaan itu. Sebab periksa tu cuma beberapa hari saja, satu paper tu 1 jam 2 jam, itulah menentukan status atau state dia pada waktu itu. Dia tidak melabelkan anak kita seluruh hidup dia. Kalaulah kita punya peperiksaan tu mungkin sebelum tak ingat bulan berapa, katalah bulan 11 ke, sampai bulan 6 ini, 7 bulan tu, it does not label your son.
or daughter. Dia masih ada peluang untuk menjadi orang lebih baik. Satu ya. Nombor dua, dia tidak menggambarkan potensi anak kita sebagai insan. Mungkin potensi nak masuk universiti, yes, qualification. Tetapi potensi sebagai insan, dia tidak, sama ada cemerlang atau tak cemerlang, it's just a paper yang membolehkan dia masuk kepada satu institusi untuk meneruskan hidup dia. Tetapi yang lebih daripada kelulusan akademik ialah akhlak dia, ibadah dia dan akidah dia. Jadi bagi siapa yang berjaya dari segi duniawi, Bunda ucapkan terima kasih, tahniah. Bagi yang kurang berjaya, Bunda juga ucap tahniah sebab peperiksaan itu, keputusan itu memberi feedback kepada cara you all belajar, cara you all punya disiplin, dan semua kita ni akan dapat apa usaha yang kita buat. So kalau kita rasa itu keputusan yang kita tidak berapa suka, maka tanya diri kita, macam mana keputusan ini membuat saya lebih tawaduk, lebih dekat pada Allah dan memperbaiki diri saya. Bagi ibu bapa juga, kalau anak tak cemerlang pada standard you all, please ucapkan tahniah for the effort. Macam mana Allah melihat effort kita, kita pun tengok effort anak kita. Akhirnya, peristiwa atau keputusan anak kita takdir Allah, tapi respon kita menentukan kita punya hasil kehidupan dan ketenangan kita. Dan yakinlah, bagi anak-anak yang dapat keputusan ini, Allah paling suka 3 perkara. Yang pertama, solat tepat waktu. Kedua, berbakti kepada ibu bapa. Dan ketiga, jihad jalan Allah. Jadikan segala kita lakukan sebagai jihad, dan ingat kita nak ubah hidup kita daripada mengejar cita-cita kepada mengejar makna. Sebab cita-cita selalunya pandangan manusia, apa dapat di luar. Tapi makna pandangan Allah, dan itulah ketenangan yang kita dapat. Wallahualam. Assalamualaikum. Thank you all. Terima kasih ya. Please you all ibu bapa, please encourage your children. Terima kasih. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kesilapan Bunda, kelemahan Bunda, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita takut tentang SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, tapi ingatlah soalan padang mahsyar SPM yang sangat besar yang kita nak kita, anak kita, cucu kita lulus dengan cemerlang supaya kita dapat masuk syurga sama-sama, melihat wajah Allah dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih Alif ya. Assalamualaikum. Suami saya curang. Macam mana nak buat, Prof? Ini suatu ujian yang memang berat ya, sebab kita dengan suami kita ni ialah macam nyawa lah suami isteri ni kan. Dan apabila berlaku kecurangan tu, saya faham puan mesti akan merasa ditipu, rasa down, rasa tak ada harga diri, kenapa dia pilih orang lain. So yang pertama, kita hendaklah menerima bahawa ini satu takdir Allah. Dan bila kita kata takdir, bererti dari Allah. Dan kita tidak ada daya upaya nak ghostan balik ke belakang untuk tak jadikan benda tu. Okey. So kalau kita masih ingat, formula kita, peristiwa ialah takdir. Dan respon kita terhadap apa berlaku ialah tadbir kita. Maka itu menentukan hasil kehidupan kita. Jadi tentunya saya nak puan bertindak dengan baik. Tetapi tentu puan akan marah. Mana boleh saya ni. Okey. Sekarang saya nak beri satu prinsip di mana cara kita melihat kehidupan akan memberi kita kekuatan.
Apa prinsip dia? Contohnya macam ni. Puan suka tak dapat gula-gula yang sedap? Suka kan? Ada tak kita beli gula-gula yang datang gula-gula tanpa dia punya wrapper dia atau pembungkus gula-gula? Ada tak? Tak ada kan? Okey. So sebelum kita makan gula-gula yang manis tu, apa kita kena buat? Kita bayangkan gula-gula, kita buang wrapper tu. Apa kita buat pada pembungkus tu? Kita makan ke kita buang? Kita buang. Yang kita ambil gula-gula. Jadi, apa kata kita melihat peristiwa yang berlaku ini, suami yang berlaku ini, semua yang berlaku ini hanya pembungkus gula-gula. Yang kita akan buang, bukan secara fizikal, tapi buang kepada kebergantungan, buang kepada fokus. Sebaliknya, fokus pada gula-gula yang manis itu apa dia? Kasih sayang Allah, pengampunan Allah, ketenangan jiwa. Once kita fikir macam ni, oh iyalah, maknanya setiap kali datang satu peristiwa yang susah, kita anggap ini sebagai satu cara Allah nak beri gula-gula yang manis, iaitu kemanisan iman dan ketakwaan. Dan caranya macam mana? Manusia ni kita akan berubah. Kadang-kadang orang berubah dengan tidak ada apa berlaku. Dia cari Allah dengan kesedaran. Tetapi kadang-kadang bila kita jauh daripada Allah, macam budak-budak, bila jauh apa mak kita buat? Kita akan beri gula-gula, anak tu datang. Macam itulah peristiwa ini. Puan cuba renung balik kedekatan puan dengan Allah. Cuba audit puan punya solat, puan punya menutup aurat, puan punya pergaulan dengan orang lelaki lain, dan puan punya tanggungjawab pada Allah. Hubungan dengan Allah macam mana dengan solat kita tu? So bila kita lihat benda ini, Allah ya Tuhanku, rupanya Allah nak aku dekat dengan Allah dengan memberikan gula-gula, dan pembungkusnya yang selama ni aku ada dekat aku boleh buang. Aku hanya fokus pada keimanan, dan anggaplah ini sebagai satu kasih sayang Allah yang ingin membawa kita dekat dengan Allah sebab jauhnya kita pada Allah. Jadikan kesakitan yang kita rasa ini sebagai satu pelajaran, dan kita tanya diri kita dua soalan. Apakah kita menjadi semakin baik? Apakah kita menjadi orang lebih dekat dengan Allah? Maknanya akhlak kita makin baik, ketakwaan kita meningkat. Dan yakinlah, apabila kita dah jumpa formula ini, kita akan rasa tenang. Dan bila kita tenang, kita akan bahagia dalam apa suasana. Dengan sesiapa pun, orang baik ke tak baik, anda akan bahagia. Dan bila kita bahagia, amat senang untuk kita gembira dengan walau sedikit nikmat. Dengan menghirup udara saja pun, hidung tak tersumbat. Minum air pun, mulut tak pecah. Kita menjadi orang sangat sedar atas nikmat Allah. Yang lebih baik lagi ialah komunikasi dengan suami. Apakah beliau ingin meneruskan perkahwinan ini atau tidak ingin meneruskannya? Jika tidak apa, jadi orang dewasa yang menghormati, memuliakan suami, memaafkan suami. Dan perhatilah mata anak-anak tu, agak-agak rumah tangga kita ni baik tak, kita berpisah atau tidak. Dan kalau suami puan rela untuk bertaubat, meminta maaf dan meneruskan, jadilah orang berjiwa besar. Maafkan orang, sebab kita pun ingin pengampunan Allah. Apa kata kita maafkan semua orang. Dan kita tahu salah satu ciri ahli syurga ialah orang yang memaafkan orang lain. Okey, saya harap ini membantu. Saya doakan puan dan suami dan anak-anak bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum.